Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Fa innal hadis kalam Allah, khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur al-muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Yang berusaha lagi dikasihi Ustaz Hakimi selaku upacara pengakhir majlis dan orang kuat bagi surau apa ni buku tadi? Al-Amin Al-Aziz Al-Aziz Presin 11 Prima dan seterusnya kepada seluruh warga Surau Al-Aziz dan seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesibukan kita mengejar dunia yang tidak habis-habis. Pagi ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk kita salat berjamaah duha, dan alhamdulillah kita dapat duduk dalam satu majlis ilmu yang pernah diungkap oleh Nabi SAW sebagai rawdah minal rawdatul jannah, salah satu daripada taman kampus surga. Jadi pada pagi ini signifikannya untuk kita nak sama-sama fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat beringatlah kamu, mudah-mudahan ingat beringat itu akan mendatangkan manfaat kepada orang beriman. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, pada pagi ini saya nak bawa cerita tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan maklumat di ujung jari. Kita hari ini berhadapan dengan dunia WhatsApp, kita berhadapan dengan dunia SMS, kita berhadapan dengan dunia Instagram, Telegram, kita berhadapan dengan dunia Facebook, dan kita berhadapan dengan berbagai-bagai media baru yang kadang-kadang kalau seandainya kita tak dapat nak mengurus media-media baru ini, dia akan menjadi satu impak yang paling besar pada diri kita untuk kita nak menggapai syurga Allah SWT. Jadi pada pagi ini saya nak bawa cerita, ada satu istilah yang dipanggil ghibah. Ghibah ini bermakna kita menceritakan perihal orang lain untuk nak menjatuh ataupun nak mengaibkan orang yang kita ceritakan. Umpama contohnya kita viralkan cerita yang tak betul orang hidup, kita kata dah mati. Ini bagi siapa yang forward cerita-cerita yang tak betul ini, dia termasuk dalam ghibah. Yang lebih dahsyat lagi, kepala orang lain, perut orang lain, itu pun kita viral pada orang lain. Kita cantum-cantumkan gambar orang. Lepas tu kita ceritakan, dan cerita yang kita ceritakan itu tak betul dan mengaibkan kepada orang yang kita ceritakan itu, maka itu pun dipanggil ghibah. Jadi Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ini merupakan ayat yang menjadi mercutanda kepada kita dalam kita nak menguruskan WhatsApp, nak menguruskan SMS, nak menguruskan Facebook, nak menguruskan Telegram, Instagram dan sebagainya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang beriman, Allah kata, bila sebut ya ayyuhalladzina amanu, maka sudah tentunya ayat itu merupakan ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan di Madinah. Ini kata kita nak kenal ayat yang diturunkan di Mekah, di Madinah, senang saja. Ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhan nas, maka ayat itu ayat Mekah, diturunkan di Mekah. Ataupun ayat yang dimulakan dengan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Maka bila dimulakan dengan kul,
maka ayat itu ayat makiyah. Kalau ayat yang mulakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, maka ayat itu ayat madaniyah, maknanya diturunkan selepas hijrah Nabi ke Madinah. Jadi ayat yang kita baca ini dia merupakan ayat madaniyah. Allah berfirman, wahai orang beriman, jauhilah kamu daripada berburuk sangka. Allah tak beri kita ni berburuk sangka. Kita tengok orang tu lain macam, kita muda dah syak benda yang tak baik. Ini dikatakan buruk sangka. Jadi sebab tu tuan-tuan pada sekalian, kadang-kadang apa contohnya kita dalam bab buruk sangka ni kita jadi prejudis. Prejudis sebenarnya kita jadi hipokrit. Sebab tu saya nak cerita di sini, kalau bagi siapa yang pernah mengikuti solat jenazah, selalu kadang-kadang imam kata apa akan kita katakan kepada imannya, maka kita pun kata kebajikan, dia kata. Saya rasa tuan-tuan ini ada unsur-unsur hipokrit. Sebab kadang-kadang kita tahu yang meninggal tu dia merupakan lebih gemuk daripada main lambung masih hidup dia. Badan penuh tatu. Sembahyang jemaah tak benar, sembahyang jemaah pun tak benar. Poket dia tak pernah, tak ada nombor ikut. Tiba-tiba bila dia meninggal, imam kata apa akan kita katakan kepada imannya? Kita kata kebajikan. Jadi saya nak show tuan-tuan, lepas ni kita kena ubah. Kalau saya imam kata apa akan kita katakan kepada imannya, kita jawab belum confirm. Itu jawapan yang paling baik. Kita jawab belum confirm. Sebab kita tahu. Maknanya Allah saja yang tahu dosa pahala yang ada pada dia. Tapi pada zahirnya, kita rasa banyak yang tersangkut. Sebab masih hidup dia, memang dia ni merupakan bonzer, memang dia ni hebat. Sebut saja siapa yang tak kenal dia di Putrajaya ni. Lepas tu tikam ekor tu macam dia makan ulang petai, ulang kering. Maka yang ni kita kata belum confirm. Itu lebih selamat. Itu cara kita nak. Lepas tu Allah menyebut lagi, dan janganlah kamu semuanya mencari-cari aib. Ini bagi ribah ni. Atau kesalahan orang lain, dan jangan pula membicarakan aib sebagai kamu terhadap sebahagian yang lain. Kita ribah pula ceritakan benda-benda yang buruk tentang diri seseorang itu kepada orang lain. Apakah di antara kamu ada yang suka memakan daging bangkai saudaranya? Allah tanya kepada kita, adakah kita sanggup untuk memakan daging bangkai saudara kita? Maka pasti kamu tidak menyukainya, dan takutlah kamu sekarang kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi tuan-tuan hadis sekalian, daripada ayat yang kita baca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut al-ghibatu asyaddu minaz zina. Qalu kaifa ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, ar-rajulu yazni thumma yatubu fayatubu Allahu alaihi, wa amma sahibul ghibah fala yughfar lahu hatta yaghfira sahibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, membicarakan aib orang lain, yakni ghibah, lebih hebat dosanya daripada berzina. Maknanya cerita perihal orang ni, dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Lalu para sahabat bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Itu bahasa sahabat Rasulullah. Kalau bahasa zaman kita sekarang ni, apa barang ya Rasulullah? Dia kata dosa cerita perihal orang ni lebih besar daripada dosa berzina. Rasulullah bersabda, orang lelaki yang berzina lalu dia bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Dosa lelaki kalau dia berzina, kemudian dia bertaubat dan dia kena hudud, kalau seandainya dia laksanakan hukum hudud, maka dosa dia akan terhapus. Adapun orang yang berghibah tidak akan diampuni kecuali si korban pergibahan itu memaafkan dia terlebih dahulu. Ini maksudnya di sini tuan-tuan, orang yang kita ribahkan tu, kita ada dua perkara. Pertamanya hablum minallah, yang keduanya hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah macam kes berzina tu tadi. Kalau kita bertaubat lalu kita dihukum dengan hudud, selesai masalah. Tapi kalau hukum kita sesama manusia, dengan Allah kita minta ampun, dengan orang yang kita dosa itu kita kena minta ampun. Sebab itu bagi orang yang berhutang, dia tak bayar hutang, lalu dia mati,
Ya, maka roh dia akan terawang-awang di antara langit dengan bumi. Allah tak terima roh dia diangkat ke langit selagi hutang belum diselesaikan. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, bagi siapa yang meninggal dunia, kita buat announcement lepas kematian dia tu kepada tuan-tuan yang berhutang kepada si mayat, tolong cerita kepada anak-anak dia dan ceritalah kepada isteri dia, ceritalah kepada saudara mara yang terdekat untuk keluarga waris membayarkan hutang-hutang. Kalau kita tak buat macam tu, maka roh tu tadi akan terawang-awang di antara bumi dengan langit. Allah akan angkat ke langit selagi hutang itu belum diselesaikan. Jadi begitu juga lah kaitannya dengan dosa sesama manusia. Lagilah orang yang kita buat dosa itu tidak mengampunkan, selagi itulah kita tidak akan terampun dosa kita. Dan kalau kita mati dalam keadaan itu, maka roh kita akan terawang ke antara langit dan bumi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dapat dimengertikan sini bahawa membicarakan aib orang lain ataupun dalam bahasa Arab dipanggil ghibah termasuk satu daripada dosa besar. Sebab dia lebih besar daripada berzina. Telah diriwayatkan Allah SWT telah mendapat wahyu. Allah SWT telah memberikan wahyu, telah menurunkan wahyu melalui Jibril kepada Nabi Musa AS. Lalu Nabi Musa menyebut, ini dalam kitab Taurat disebutkan, dinukilkan dari semula cerita dalam kitab Taurat ini, barang siapa yang meninggal dunia sedang dia sudah bertaubat daripada perbuatan ghibah, maka dia itulah orang yang terakhir masuk syurga. Kita duk viral ke orang lain, duk cerita tentang keaiban orang. Jadi sebelum kita mati kita bertaubat, maka kitalah orang yang terakhir akan masuk syurga Allah, walaupun sempat bertaubat. Dan barang siapa yang meninggal dunia sedang dia terus-menerus berbuat ghibah, maka itulah orang yang paling masuk neraka. Jadi kita Taurat menyebut kepada Nabi Musa, orang yang buat ghibah orang, hari-hari hidup viral benda cerita tak betul. Orang hidup dia kata dia mati, lepas tu dia cerita pula orang tu solang duit, orang ini ambil orang ni ambil orang tu, orang ni dia buat cerita macam-macam, benda yang kira-kira cerita yang tak betul. Tiba-tiba dia mati dan dia tak sempat bertaubat, maka tempatnya adalah neraka lah tempatnya. Jadi Nabi SAW bila ditanya tentang ghibah ini, membicarakan aib orang lain ini, maka Rasulullah menjawab. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, ghibah ni apa benda dia? Ataupun dalam bahasa kita sekarang ni, apa barang ya Rasulullah ghibah ni? Lalu Rasulullah menjawab, antazkura akhaka bima yukrihu fa in kana dhalika syai'un fihi faqad i'tabatahu wa in lam yakun dhalika syai'un fihi faqad bahta. Itu makna ghibah. Ghibah ni Rasulullah kata, engkau memperkatakan saudaramu dengan satu yang dia membencinya. Kita cerita kepada orang lain, kalau orang tahu cerita-cerita tu, orang yang kita ghibah itu dia akan kata, aku tak redha dulu, kini dan selamanya, dia kata. Contoh dia mudah saja. Kita mentitlekan seseorang itu, umpama contohnya ramai sangat Minah, nama Minah. Lepas tu di tingkat 1 ada Minah, tingkat 3 ada Minah, tingkat 7 ada Minah, lepas tingkat atas sekalipun ada nama Minah. Jadi untuk nak membeza-bezakan Minah tu tadi, kita katalah Minah tingkat 1 tu, Minah mana? Minah beruang. Oleh kerana badan ni jalan macam beruang, kita kata Minah beruang. Tapi kita tak cerita dengan orang lain, kita cerita dengan kawan-kawan kita je. Kita titlekan Minah tu Minah beruang. Jadi kalau Minah beruang tu dia tahu dah orang panggil dia Minah beruang, dia akan kata, siapa yang panggil aku Minah beruang, aku tak akan redha dunia dan akhirat, dia kata. Maka itu maksudnya ghibah. Kalau seandainya Minah yang kata Minah beruang, dia kata dia tak redha orang panggil dia Minah beruang. Jadi apabila yang kau bicarakan itu memang ada padanya, memang itu betul-betul sebiji macam beruang. Kita pergi ke zoo negara, tengok dalam kandang tu sebiji, macam Minah yang kita titlekan tu, maka engkau sesungguhnya telah berbuat ghibah. Mana kalau kita cerita betul pun, itu pun ghibah juga, Nabi kata. Dan apabila yang kau ghibah tidak ada pada dirinya, maka kau sesungguhnya telah buat kebohongan. Kita dapat 2 in 1, 2 dalam 1. Dosa ghibah pun dapat, dosa mentitlekan dia pun kita dapat. Na'udzubillah min dzalik. Itu kita nak faham apakah dia katakan ghibah.
Contohnya kita viralkan, orang tu masih hidup lagi. Contoh macam Ustaz Kazim orang ni. Dia baru nampak saja dekat HKM, iaitu HUSM di Kubang Krian, di Kelantan. Oleh kerana nak ceramah, tengah-tengah pegang mikrofon, tiba-tiba dia collapse. Orang pun bawa pergi ke hospital pukul 9 malam. Pukul 12 malam orang kata dia dah mati. Kita pun tidur pagi esok buka-buka WhatsApp dan tengok hidup balik. Jadi yang kata buat mati tadi dia akan dapat 2 dosa. Pertama memang betul lah Ustaz Kazim Zali dia tengah di ICU. Itu betul lah cerita dia. Tapi cerita pembohongan tu kata dia hidup lagi, tu kata dah mati. Maka dia akan dapat 2 and 1, 2 dalam satu. 2 dosa dia. Jadi itu pun riba itu. Telah diriwayatkan dia kata Akramah. Akramah ni tuan-tuan, dia merupakan 2 sahabat Nabi yang dihantar awal-awal ketika hijrah ke Madinah. Seorang lagi namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni anak orang kaya, anak jutawan, anak bangsawan Mekah. Tapi oleh kerana cinta kepada Rasulullah hantar dia pergi awal ke Madinah untuk reki Madinah tu macam mana. Mus'ab bin Umair ni dia meninggal dunia dan keadaan Rasulullah meleleh air mata mengenalkan Mus'ab. Oleh kerana Mus'ab ini seorang yang anak kaya raya, tetapi masa dia meninggal dunia dalam perang Uhud, dia syahid. Kain kafan yang menutupi dia, tutup kepala, kaki keluar. Tutup kaki, kepala keluar. Cuba bayangkan, anak bangsawan, kaya raya, tapi mati, kain kafan pun tak cukup nak menutup badan dia, jasad dia. Rasulullah meleleh air mata mengenakan Mus'ab. Seorang lagi, Ikramah. Ikramah ni, dia mati dalam peperangan Qudisiyah. Dalam keadaan cukup menyedihkan. Rasulullah pun meneleh air mata mengenakan nasib Ikramah. Ikramah ni bini dia nama Laila. Namanya Laila. Lalu dia mengawini Laila tu dan kerana Laila tu janda. Lalu Laila bersyair. Dia kata kalau seandainya suami nombor 1 dia masih hidup, dan saya tidak akan meluru pergi ke tentera musuh sana untuk membunuh musuh-musuh. Ikramah bila dengar perkataan bini dia sebut macam tu, duk challenge dia, katakan lelaki nombor 1 tu lebih baik daripada dia. Dia pun terus ambil pedang dia naik kuda, dia terus pergi melawan musuh. Dia dicabar oleh isteri dia yang bernama Laila. Cerita dia. Dia kata, ada seorang wanita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Siti Aisyah berkata, Siti Aisyah ni isteri Nabi. Lalu isteri Nabi kata dia wanita yang tinggi. Dengan 3 perempuan yang datang ke Rasulullah tu badan dia tinggi. Itu cakap Melayu tuan-tuan, cakap Melayu. Kalau cakap Arab cakap Arab. Kalau cakap Melayu kita ni, mungkin kita kata loh tingginya macam buluh gitu itu istilah. Itu kalau kita nak compare dalam bahasa kita sekarang. Loh ilaha illallah tingginya macam buluh gitu lalu Rasulullah tegur. Rasulullah kata kepada Aisyah, "Ilfadhi dhibah." Falafadtu mudghatan min lahmin, wa qala Aisyah, "Ma qultu illa ma fiha." Wa qala alaihi salatu wassalam, "Zakarta qabha ma fiha." Lalu Rasulullah dengar Aisyah kata orang tu tinggi macam buluh. Rasulullah kata, "Buangkanlah ribah wahai Aisyah. Jangan kau meribah." Rasulullah tegur isteri dia. Jangan sebut dia tu badan macam ni, macam ni. Maka Siti Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, aku melihat pada dia tu memang ada sifat-sifat tu." Dia kata, "Aku tidak menceritakan, malaikat kata ada pada perempuan itu sifat-sifat itu." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau telah menyebut apa yang tidak serasi baginya." Maka kalau perempuan tu tahulah Aisyah dia sebut dia macam bodoh tinggi dia, rasa menangis lagu dia daripada pagi sampai petang tak tidur malam. Kenapa lah kau panggil aku, dia kata tinggi macam bodoh. Haji tuan-tuan. Jadi oleh kerana dia kata meribah ni ada menyebut apa-apa yang ada pada saudaramu. Adapun yang tidak ada pada dirinya, maka itu bohong. Kita akan dapat 2 dosa. Dan bohong dosa itu lebih besar dosanya pada ribah, kerana dosa bohong itu memerlukan taubat di 3 tempat sasaran. Jadi kalau kita meribahkan orang, dan kebetulan apa yang kita ribahkan itu tak ada pada orang itu, kita akan ada 3 cara untuk kita nak menghapuskan dosa kita. Ini ambil perhatian ni. Ada 3 cara kita nak menghapuskan dosa kita kalau kita viral satu benda tak betul. Umpama
contohnya kita mengatakan Pak Maidin takut bini. Kita viralkan satu perumahan prima ni semua dia kata. Tak malu dia kata. Bisa dia kata meletik. Dia kata badan Masya Allah macam Bowser, tapi takut bini. Dia viralkan semua satu prima ni orang baca viral tu. Tapi sebenarnya tak betul pun. Pak Maidin tak orang yang paling berani dengan bini dia. Sampai duit dapur pun tak beri. Itu berani tak berani dia. Maka nak mengapakan dosa kepada Pak Maidin yang orang duduk viral ni mengatakan dia takut bini ni, dia kena 3 cara untuk dia mengapakan dosa dia. Yang pertama, dia kena mendatangi kaum yang dia ajak berbicara kerana dia telah berbohong kepada mereka sudah menyatakan, aku telah menyebut simpulan kepada kamu semua bahawa ini begini, begitu dan ketahuilah bahawa aku telah berbohong kepada kamu semua tentang diri. Ini yang pertama tuan-tuan. Dia kena pergi duduk di depan ni, dia kena beritahu semua kepada ahli surah Al-Aziz, saya mohon maaf ya, minggu depan saya telah viral mengatakan Pak Maidin takut bini. Sebenarnya saya menipu. Dia kena cerita kat orang duduk di depan. Ada berani tuan-tuan? Kalau tak ada berani, jangan buat cerita macam tu. Itu dalam konteks kita dalam perumahan prima. Kalau dalam satu Putrajaya ni, kita duduk cerita, jagakan cerita tak betul tu, kita kena pergi Masjid Putra ataupun Masjid Besi, minta mikrofon dia, kita kata, tuan-tuan, pada sekalian satu Putrajaya, apa yang saya ceritakan baru-baru ni, semuanya tak betul, kata mengenai Pak Maidin. Kita kena cerita macam tu. Ataupun kita pergi ke Jabatan Penerangan, kita minta van penerangan tu. Pergi mula-mula pergi surah Al-Azim, tuan-tuan yang duduk di bangunan prima, perumahan prima, saya telah membuat satu dosa yang tak betul, saya telah menceritakan Pak Maidin begini. Lepas tu pergi pula ke Plaza 9, tengah orang mengetih dekat dengan ni apa tu, bazar makan tu, kita bercerita tentang betul yang tak betul tu. Itu satu tuan-tuan. Kalau kita telah viral, yang ini lagi berat, kita kena pergi ke Google. Kita pergi ke Google, dekat dengan KL Central tu, itu pejabat Google Malaysia. Dan region Asia Tenggara pun di situ. Sebab saya dah pernah buat lawatan kat situ. Kena beritahu dengan Google tu, saya telah menggunakan perkhidmatan WhatsApp dan menghebohkan cerita yang tak betul. Tolong beritahu kepada semua akaun perkawanan WhatsApp mengatakan benda yang saya cerita ni tak betul. Ada berani tuan-tuan? Kalau tak berani, yang buat kerja tuan-tuan. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kita kena mendatangi orang yang kita korbankan tadi, yang kita ribahkan tadi, dan berkata bohong dan dia meminta kerelaan. Kita kena pergi pula bawa pulut kuning yang panggang, pergi jumpa dengan Pak Maidin. Cerita dia, cari Pak Maidin, saya dah terlanjur lah. Minggu lepas saya telah viralkan benda tak betul, kata Pak Maidin takut bini. Sebenarnya Pak Maidin yang boleh berani dengan bini. Jadi saya mohon maaf lah apa yang saya cakap tak betul tu. Pak Maidin kata dia tak buat macam mana, dia kata lidah pun tak tulang. Saya ampun kalau dosa, hapus dosa. Tapi kalau Pak Maidin kata aku tak nak ampulkan dosa, kau dah buat kerja tak senonoh tu. Tunggulah dia kata kita bertemu di akhirat esok. Jawab dia tuan-tuan, kena kerap kena pergi rumah dia minta maaf. Sebab itu step yang kedua. Step yang ketiga, kita kena mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan bertaubat padanya. Bangun tengah malam 3 pagi, sembahyang taubat 2 rakaat. Minta dengan Allah supaya Allah ampunkan dosa kita yang telah meribahkan Pak Maidin kita. Jadi ini tuan-tuan 3 cara untuk kita nak mengampunkan dosa kita. Kalau kita berani buat, go ahead, cuba buat. Tapi kalau kita tak berani buat, kalau bolehnya pagi duha ni kita berhenti lah buat kerja yang tak senonoh, tuan-tuan. Makna dia di sini, kalau kita dapat satu viral, jangan terus forward kepada orang lain. Kita kena buat pencerahan dulu viral yang kita dapat. Contohnya kita dapat berita orang mati, kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu jangan forward kepada orang lain pula. Kita pun ambil cerita, tanya orang yang kenal kepada simpulan-simpulan. Betul ke ni dah meninggal dunia? Kata elok kan kata dia kata. Pergi ke Mamat Darussalam sampai 2 waktu canai bagi dia hentam. Hidup lagi dia. Terus kita tu kata berita tu tak betul. Jangan dapat viral tu forward. Dapat viral forward. Dapat viral. Kita akan dapat dosa riba dulu, kini dan selama. Kena pula orang yang kita viralkan tu tak ni apa tadi, kita nak maafkan kita.
Kita kena buat 3 step ni tadi untuk nak minta keampunan daripada dia. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi kalau itu dikatakan riba itu adalah walaupun kau menyebut kekurangan padanya, itu beribah. Kita kata punggung dia tonggik, ya, ataupun orang Sarawak kata buritnya potong, buritnya, ya, dia kata bercakap ni orang Sarawak ni sebut punggung tu burit, ya, buritnya tinggi pada izabah, ya, ada cerita dengan orang ni, itu benda yang mengaitkan tak boleh, ya, ataupun kita menceritakan mengenai akal orang, ya, dia tu tak betul, akal dia mereng, ya, ataupun sewel, itu pun juga riba juga. Pakaiannya, ya, ya, sempat lagi tengah-tengah kuliah duha, ya, dia boleh viral lah tentang pakaian orang. Cuba tengok tudung, orang lain pakai tudung Farida, dia pakai tudung Faridi dia. Ya, itu contoh pada sekian, itu riba. Ya, cerita pilihan pakaian orang. Ya, itu, ya. Keturunan kita riba orang. Ya, tak tahu kata itu si Bibah tu, ya, baru aku tahu dia tu punya anak bulu betul. Ya, kita viral kat orang. Ya, itu pun riba. Binatangnya, ya, kucing orang masuk rumah kita, berak kat rumah kita. Tuan dia macam ni lah. Ya, yang tu riba tuan. Ya, jadi sampai ke kucing pun dia kata sampai kucing pun dia buat satu eliminasi kepada tuan. Ya. Begitu juga umpama contoh kalau orang parking kereta tak dia parking orang lain. Ini tuan kereta ni dia kenal pula ni kereta satu. Dia kata kereta ni macam tuan juga tak. Tak tahu nak letak kereta ke mana tempat ni kata. Itu tuan ni itu jugalah dia kalau masuk jamban dia kata, orang dah buat jamban tu 360 darjah lah dia kata position dia kata. Boleh lagi selambak dalam mangkuk dia kata tak flat pula tu. Dia boleh cerita benda-benda yang tak betul tu tadi, itu riba. Binatang atau sebagainya dia termasuk juga kata dia lengan bajunya besar kata, ekornya panjang, ataupun dia kata orang tu tinggi, maka itu semuanya riba kata. Kemudian disebut oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni tuan-tuan mengikut Jabatan Pendaftaran Negara, nama dia dalam IC dia adalah Abdul Rahman bin Sahri. Ini kena ingat tuan-tuan, kalau kita jumpa Abu Hurairah, nama dia dalam IC dia, nama dia dalam Jabatan Pendaftaran Negara adalah Abdul Rahman bin Sahri. Kenapa dia dipanggil Abu Hurairah? Kerana dia suka kepada kucing. Dia pergi ke mana-mana, dia akan bawa kucing. Rasulullah akan tanya Abdul Rahman, apa dalam jubah kamu ya Abdul Rahman? Maka Abdul Rahman jawab, hurrah ya Rasulullah. Dan 2-3 kali ya Rasulullah dia tanya hurrah, Abdul Rahman jawab. Lalu Rasulullah SAW kata, mulai pada hari ini aku panggil kamu wahai Abdul Rahman dengan gelaran Abu Hurairah. Hurrah itu singular, plural dia adalah tasghir kepada Hurairah. Bapa kepada segala kucing-kucing. Sebab dia minat dengan kucing-kucing. Ustaz, boleh ke kalau kita nak panggil, contohnya orang tu dia suka pelihara ayam, kita panggil dia Li mana? Li ayam. Tak boleh tuan-tuan. Ini khususiah kepada Rasulullah saja. Sebab pada masa itu Rasulullah tak boleh pingat. Dia tak macam kita ni sekarang ada pingat PJG, ada pingat Datuk Tan Sri, Datuk Seri. Pada masa itu tak ada. Jadi para sahabat ni excited nak supaya Rasulullah menyayangi, maka mereka menundukkan diri. Maka Rasulullah akan beri title, tapi bukan title Datuk lah, dengan gelaran-gelaran tadi. Bapak kepada segala kucing. Itu nama yang Nabi beri. Orang Arab ni untuk perhatian tuan-tuan, dia suka menyandarkan nama anak yang pertama. Itu orang Arab suka. Katakanlah anak yang pertama nama Muhammad, dia akan titlekan diri dia Abu Muhammad, ayah Muhammad, ataupun Ummi Muhammad, mak kepada Muhammad. Itu satu orang Arab suka. Yang kedua, orang Arab ni dia suka menyandarkan nama tempat lahir dia. Nama tempat lahir dia. Contohnya Said atau Tawi, maknanya dia daripada Tonto Mesir. Ataupun Yusuf Al-Qardawi. Qardaw tu dia ada satu tempat di Mesir kan. Tak jauh dari Fustat. Nama tempat tu Qardaw. Maka nak ceritakan Yusuf tu lahir di Qardaw itu, maka ditasdirkan jadi Qardawi. Jadi orang kita pun sekarang ni dah trend macam tu kan. Contohnya penulis
Komus Arab yang pertama di Malaysia. Nama dia Syekh Idris, orang Lubuk Merbau di Perak. Ya, maka dititlekan diri dia sebagai Idris Al-Marbawi. Ya, sampai sekarang ni orang panggil dia tak di kitab ni Komus dia tu Komus Al-Marbawi. Mana dia pada Lubuk Merbau. Ya. Ada seorang kawan saya tu namanya Fauzi Al-Besuti. Sebab dia bersut dengan ni. Ya. Ada seorang kawan saya juga nama dia Khairuddin At-Takiri. Sebab dia pada sebuah Takir. Ya, dia tuan-tuan apa boleh lah buat contohnya. Ya, boleh tak ada masalah, boleh titlekan diri tuan-tuan. Ya. Contohnya Ramli mana? Ramli Aprimai. Ya, daripada Prima tu. Ya, tak ada masalah. Boleh tuan-tuan, ya. Cumanya ada beberapa tempat kadang-kadang dia tak boleh nak disandarkan sebab nama tu kadang-kadang berlaku double meaning. Contoh masa saya duduk di Sarawak dulu, kalau pergi ceramah ke Sabah, ada dua tempat kalau berceramah dia terus dia, jangan ada intro sebab akan berlaku double meaning. Ya, pertama mengkatal. Tak boleh kita kata yang berbahagia tuan imam masjid mengkatal. Yang berbahagia ketua kampung mengkatal. Tak boleh tuan-tuan, ya. Tak tahu siapa yang katal kat situ. Ya. Yang kedua, ada satu tempat sebelum sampai Bufat, ada satu tempat namanya Pengelang Besar. Yang tu kalau pergi berceramah dia suruh ceramah dia, jangan ada intro. Kalau tidak berat. Ya, yang berhormat ahli Dewan Undangan Negeri Pengelak Besar, tak tahu siapa yang pengelak tuan-tuan, ya. Itu satu tuan-tuan, ya. Macam dulu di Sarawak ada satu tempat kalau tu juga pergi habis orang ketahui. Ya, nama tempat itu Binatang. Dia antara Sibu nak pergi Seriki, ya, tapi tempat sekali dah ubah jadi Bintang. Ya, dulu nama tempat itu Binatang. Ya, tu juga kalau pergi ke situ habis orang tahu. Ya, yang berhormat ahli parlimen Binatang dia kata, ya. Orang kata tak boleh ganti jadi, ya. Lelas orang ubah jadi Bintang. Ya, Bintang orang nama pokok. Ya. Ada Malaysia pun satu, saya pernah jadi panel penunduga untuk grade 17. Adik mana-mana adik? Malu nak cerita lah Ustaz. Kena cerita ni adik sebab dia calon ramai ni, kita nak pilih yang berani ni. Malu lah Ustaz ni. Lelas dia cerita, dia daripada Batang Berjuntai. Tak tahu lah apa malu dia tu sebut Batang Berjuntai. Lelas dia mana-mana adik? Malu lah Ustaz, Batang Berjuntai. Tak tahu apa dia malukan dia sebut Batang Berjuntai. Tapi sekarang ni orang dah ubah jadi Bistani Jaya. Tapi bila sebut Bistani Jaya, orang tua-tua dia tak suka sebut Bistani Jaya. Dia suka sebut juga Batang Berjuntai. Dia ada benda yang dia suka kat situ lah. Wallahu a'lam apa dia suka. Tu dia cerita dia. Jadi terusnya dia menyebut al-hamadu wal-lamadu wa masya'una bin namimah al-baghuna lil bura'il aibi yahsyuruhumullahu yaumil qiyamah fi wujubul kilam. Orang-orang yang mengumpat ataupun orang yang menghibah, orang-orang yang mencela dan orang-orang yang selalu mengadu domba, orang-orang yang inayat dan orang yang terlepas daripada cela, maka kelak di hari kiamat mereka akan semuanya diiring di mahsyar dengan wajah muka mereka itu ditukar menjadi anjing. Kilam ni mana anjing tuan-tuan, ya. Mana orang yang suka buat cerita yang tak betul semasa di dunia. Viral ke sana, viral ke sini, WhatsApp ke sana, WhatsApp ke sini. Facebook ke sana, Facebook ke sini, dan benda yang dibawa tu tak betul. Di akhirat esok bila nak kita diiring pergi ke mahsyar, kepala kita tu diubah jadi kepala anjing. Kilam, nauzubillah. Abu Hurairah menceritakan lagi, Abu Hurairah lagi tuan-tuan, Abu Hurairah ni rajin dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Jadi orang kali itu banyak kita berjumpa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan ada hadis selalunya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni di-endorse pula oleh Bukhari dan Muslim. Mana hadis dia hadis sahih. Jarang kita mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikategorikan sebagai dhaif. Setakat ini saya tak jumpa lagi. Sebab hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni memang strong, memang kuat. Dia kata apa? Man masya bin namimati baina itsnain sallallahu alaihi qabri naran tahriquhu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang berjalan berpergian untuk mengadu domba antara dua orang. Dia pergi tingkat 3, dia cerita dia tingkat 3. Lepas tu 2 hari lepas tu dia pergi pula tingkat 5. Lepas tu orang tingkat 5 tak apa nak dengar cakap dia pergi pula tingkat 7. Dia menjaja-jaja cerita orang. Maka Allah akan menjelubungi api kepadanya dalam kuburnya sampai hari kiamat. Bila dia mati esok bawa ke Presiden 20, Allah akan penuh dalam kubur dekat Presiden 20 itu, kubur dia lah, bukan kubur orang lain.
dengan api neraka dan kubur. Nauzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan hadis sekalian, disebutkan juga oleh Abu Hurairah juga ni tuan-tuan. Abu Hurairah banyak cerita tentang ribah ni. Min iqtada fi umrihi marratan yu'aqibuhu Allah bi 10 uqubatin. Barang siapa yang sebanyak umurnya meribah sekali je, bukan banyak kali pun, sekali dia mewairakan benda yang tak betul, maka Allah Ta'ala menyiksakan dia dengan 10 macam siksa. Allah akan siksa dia dengan 10 macam siksa. Al-ula yasiru ba'idan min rahmatillah. Yang pertama, dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah. Rahmat Allah akan tarik daripada dia. Yang ini kita cek balik tuan-tuan. Rahmat Allah bagi kita, Allah beri rahmat kita dulu macam-macam tuan-tuan. Kalau orang di Felda satu ketika dulu, Allah beri rahmat dan nikmat rahmat kepada orang di Felda ni dengan harga kelapa sawit melonjak tinggi harga dia. Pada masa itu saya difahamkan, kalau di belah-belah Jengka sana, duit RM5 hilang, ambil duit RM20 bakar untuk cari duit RM5 yang hilang. Punya dahsyat pada masa itu. Masa harga kelapa sawit naik. Tetapi oleh kerana Allah tarik rahmat itu, sekarang ni masya-Allah tuan-tuan, dengan GST-nya, dengan tol naik dengan macam-macam. Sekarang kalau kita pergi ke Felda, terlupa tutup minyak kereta. Silsilah air bulan dengan minyak-minyak pun disedut oleh orang lain. Oleh kerana harga kelapa sawit merunduk sekarang. Masa rahmat turun dulu harga getah masya-Allah tuan-tuan, melonjak sampai tak boleh nak bayang harga getah pada masa itu. Sekilo sampai RM5 20 sen, RM5.5 tuan-tuan, masya-Allah tuan-tuan. Orang belah dulu terbelit, beli peti ais tuan-tuan, walaupun dia elektrik tak ada. Bila tanya ni kenapa beli peti ais ni, dia kata aku letak baju dalam ni dia. Boleh hebat dia tuan, buat jadi almari tuan-tuan, letak baju dalam peti ais. Jadi almari tuan-tuan. Tapi sekarang ni masya-Allah tuan-tuan, peti ais entah ke mana, apa tak ke mana. Oleh kerana harga getah merunduk sekarang. Jadi rahmat Allah ditarik. Bagi orang yang suka meribah. Maknanya tuan-tuan sekalian, dia dapat gaji 24 hari bulan. Maknanya 30 hari bulan soal. Habis gaji dia. Ini macam Hindu kerja estate dulu, dapat gaji pagi, petang soal. Itu rahmat Allah tarik dari Allah. Allah tarik rahmat gaji dia. Berilah RM1,000 pun tak cukup. Yang kedua, wa thaniyatu yaqta'ul malaika anhu suhbah. Para malaikat tidak mahu mendekatinya. Untuk makluman tuan-tuan, kita ni ada 44 malaikat yang sentiasa duduk dengan kita. Yang dipanggil malaikat hafizun. Sebab tu kita kalau balik rumah, kita kena beri salam walaupun dalam rumah tak ada orang. Sebab apa? Sebab malaikat hafizun tu akan jawab. Malaikat hafizun ni, dia tak masuk rumah yang ada patung, yang keduanya ada pelihara anjing. Dia tak akan masuk. Orang Melayu kita banyak pandai. Orang Melayu kita pandai. Orang contohnya melintas jalan, tiba nak langgar di kereta, tiba tak jadi langgar. Kereta tu break, turun terbabas ke kanan, terlanggar pokok. Hidup yang melintas jalan tu tadi. Orang kata, itu tengoklah ditepis oleh malaikat 44 dia. Ditepis oleh malaikat 44. Orang kita pandai. Jadi malaikat 44 itulah malaikat hafizun. Yang memelihara kita ni. Malaikat tu yang jaga kita. Yang kadang-kadang ada aksiden tak jadi aksiden. Kadang-kadang masya Allah orang tengok kereta tu memang confirm. Semua soal mati, tiba-tiba hidup. Yang tu malaikat hafizun yang tadi kita. Naik kapal terbang tuan-tuan, kita tengok kapal terbang memang confirm semua boleh mati belaka. Tapi kita tengok yang mencari siput yang mati. Yang ni tuan-tuan, maknanya kita cek balik semula mana mereka hafizun tu yang memelihara 8 orang yang dalam kapal terbang tu. Termasuk pilot dan co-pilot tu tadi. NS-17 tuan-tuan. Sebab saya cerita ni sebab saya pergi menguruskan jenazah NS-17 ni. Saya menggambarkan masa bertolak daripada Malaysia, Ketua Pengarah JAKIM dengan orang besar beritahu, Ustaz dia kata esok antara ini senang, dia kata banyak-banyak tu pakai tidur je hari. Sebab dia kata kalau pengalaman dia Tanjung Kupang dulu, kata badan tu semua dia kata berkecai dah. Saya pun duk pegang ayat itu. Senanglah esok ni kalau saya dari banyak tu pakai juru-juru hari. Landing dekat Schiphol Airport daripada Amsterdam pergi ke The Hague. The Hague tu kalau nak pergi daripada Schiphol Airport tu kurang lebih daripada
daripada KL ke Tanjung Mali, itulah jarak dia. Jarak dia daripada Putrajaya ni pergi ke Tanjung Mali, itulah jarak. Di antara daripada Amsterdam nak pergi ke nak pergi ke DA. Lapor diri masuk ke hotel yang newal hotel tu, lepas tu pergi dapur diri dekat kedutaan Malaysia dia kata 2 mayat body, 2 body, dia kata dari dia start petang ni you must be go. Kena pergi, dia kata dekat Melaka Academy, tempat di mana mayat-mayat dikumpulkan tu kena mengumpulkan. Masuk dari jenazah tu, bila jenazah tu masuk pun dah satu lah. Kalau orang mau jatuh, jawab pesan situ lah. Sebab dengan bangunan darul bulan nak masuk tekan batu tu pula macam dalam tanah pula tempat nak mayat. Tengok tu dia, la ilaha illallah, dalam stretcher, atas stretcher tu, sebesar manusia duduk dalam stretcher tu. Katakan hancur macam mana. Dia tu kata ini badan dia. Lepas tu ditutup dengan tisu besar. Bila tarik tisu tu tengok, la ilaha illallah, kepala ada, tangan ada, kaki ada, la ilaha illallah. Macam mana lah Allah boleh pelihara mayat ni? Cuba bayangkan jatuh daripada ketinggian above more than 40,000 feet. Lebih dari 40,000 kaki daripada atas turun ke bawah. Dalam keadaannya complete body, kepala tak pecah, tangan tak patah, kaki tak patah. Tuan-tuan cuba bayangkan macam mana lah Allah pelihara, tuan-tuan. Kalau malaikat Hafizun dia tak pelihara, tak tahu nak kata mayat terjadi macam mana. Tapi Masya Allah, tuan-tuan, kepala lekat, kaki, tangan tak patah, kaki tak patah. Itu pilot. Allah yarham Wan Imran tu 2 kali dia postmortem. Sebab forensik pun tak percaya macam mana dia boleh mati dalam keadaan complete macam tu. Selalunya yang boleh teruk sekali kalau crash kapal terbang ni, pilot yang boleh teruk sekali. Tiba-tiba dalam crash MS-17, dia yang paling selamat. Sebab tu 2 kali pakar-pakar forensik duduk postmortem. Dia takut ada unsur lain yang menyebabkan kematian. Bila kita cek, Masya Allah, dia orang kalau kasar perak, dia tanya keluarga semua tak boleh tengok. Ustaz boleh tengok, Ustaz tak boleh. Ini arahan, tak boleh. Ustaz kalau orang tengok Ustaz, tak boleh. Tak boleh. Kami orang ni arahan kata tak boleh. Cuma nak tanya sikit je. Arwah dia masih hidup, macam mana amalan dia? Allah Alhamdulillah, Ustaz, 2 anak dia tu dia hantar dengan kita di Quran. Lepas tu Ustaz, dia ni anak susah, Ustaz, dia beradik-adik dia langsung jadi pilot. Dia kalau balik kampung, kalau kasar, dia akan bawa penuh body meter dia. Berahnya, gulanya, nak beri orang susah di kampung dia. Rupa itu amalan dia, tuan-tuan, yang menyebabkan Allah melihara jasad. Jadi nak cerita sini, mereka Hafizun ni lah yang memelihara kita. Walaupun kita jatuh dalam ketinggian 40,000 kaki. Berbeza yang jatuh helikopter. Yang jatuh helikopter di sini itu saya untuk yang burung jaga. Dan saya tengok nak beza dengan MS-17. Tak boleh nak beza. Tak boleh nak beza. Mana yang jatuh dengan helikopter tu walaupun ketinggiannya tak tinggi banyak. Tapi Masya Allah, banyak benda yang hilang daripada anggota badan. Sampai tak kenal pun itu. Okey, kita balik ke sini. Malaikat akan tak mahu mendekati dia. Malaikat api tu berlari daripada dia. Wa thalithatu yakunu naz'u ruhihi inda mauti syadidan. Dicabut rohnya di saat matinya dengan kesakitan yang hebat. Kita kena buat rombongan tuan-tuan, minta dengan hospital Putrajaya pergi ke ward yang nazak-nazak ni, yang orang meninggal dunia tu, kita minta dengan doktor, kita nak pergi tengok sendiri macam mana sakratul maut tu berlaku. Orang-orang yang selalu melakukan ribah ni tuan-tuan, dia nak habiskan nyawa dia seolah-olah macam lembu korban, air korban. Tuan-tuan, kalau tak ada tuan-tuan menengok orang sakratul maut macam lembu nak dikorbankan, itu implikasi daripada dosa yang dibuat masa itu. Terutamanya dosa ribah, menceritakan orang lain. Macam mana Ustaz nak katakan dia macam kerbau tu? Macam ni saya tunjuk. Yang terus mati. Yang tu tuan-tuan Saya dah tengok 2-3 orang tuan-tuan yang meninggal dunia semacam itu. Tapi kita malas nak prediksi dengan katakan masa dia hidup dulu kita buat orang, kita buat Tapi kalau kita tengok pada hadis Nabi ini, memang ada kemungkinan unsur-unsur yang itu dia. Sebab orang yang suka meribah orang ni, masa roh dia dicari,
maka ruh dia dalam keadaan syadidan, macam kerbau nak kena sembelih, macam lembu nak kena sembelih. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian warabi'atu yasiru qariban ila an-nar. Dia akan sangat dekat daripada neraka. Wal khamisatu yasiru ba'idan min al-jannah. Yang kelimanya dia akan jauh daripada syurga. Wasadisatu yashaddu alaihi adzabul qabr. Ini bahaya ni tuan-tuan. Yang ketujuh ni, segala amal, yang keenam ni siksa kubur akan sangat dahsyat yang nantinya. Wasabi'atu yahabatu amalahu. Segala amalan dia semuanya dihapuskan. Dia bersedekah, Allah hapuskan dosa sedekah dia. Dia puasa Isnin Khamis pun ataupun puasa-puasa wajib pun dia semua Allah hapuskan dosa pahala dia. Dia pergi haji dan 4-5 kali dah pergi haji, Allah delete habis pahala haji dia. Termasuk haji dam pun Allah delete. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang ketujuh bagi orang yang suka menghibahkan orang lain. Kemudian al-saminatu yang ke-8, yang ta'adza min ruhi Nabi wa alaihi wasallam. Ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi sakit kerana perbuatan. Ruh Nabi sakit buat dia. Bahawa ini seorang datuk dia nak tunjuk dia hebat lah. Ustaz dia kata, saya puas hati lah kali ni Ustaz. Saya pergi umrah dia tu, punya shot saya pergi umrah dia tu, sampai makam Nabi pun saya tak sempat nak pergi tengok dia. Dia punya tunjuk hebat lah. Saya kata minta maaf Datuk, yang Datuk tak pergi ziarah makam Nabi itu bukan masalah bukan cepat ataupun tak cukup masa. Dah kenapa Ustaz? Kerana Nabi tak nak tengok Datuk. Hui, kasut anak Ustaz dia. Saya kata, orang kata Nabi tak nak tengok Datuk. Saya kata, dah macam mana saya Ustaz? Saya rasa semua salah kan? Saya kata, Datuk kena beli kek balik, carilah package umrah mana. Datuk kena pergi dari semula ke Madinah. Datuk pergi ke makam Nabi, minta maaf dengan Nabi. Katakan masa aku pergi umrah kali yang kedua tak sempat nak ziarah Nabi. Waktu kalau itu dia Ustaz ni. Jadi bapa ni dia beli tiket, dia pergi. Balik dia pun cerita kat saya. Ustaz, alhamdulillah saya menangis dekat depan makam Nabi dengan perbuatan saya. Itulah Datuk kena buat. Kena jangan tunjuk ego. Nanti kalau kita ni hebat pergi umrah sampai makam Nabi pun tak sempat nak pergi tengok. Pergi tengok walaupun mana keadaan. Sebab Nabi sentiasa sampai kewafatan, akhir kewafatan dia pun dia ingat kita. Tiba-tiba kita lupakan dia. Pergi ziarah dekat makam ni kita lupakan. Yang ke-9, wa tasi'atu yasqatullahu alaihi. Allah Taala murka terhadapnya. Dia yang pada ayat sekali, wal akhiratu yasir muflisan yaumil qiyamah indal mizan. Dia akan menjadi orang yang rugi pada saat ditimbangkan di mahsyar itu. Bila nak ditimbang, pahala dia jadi kurang. Sebab apa tuan-tuan jadi kurang? Sebab pahala dia dapat orang lain. Orang yang dia viralkan tu dapat pahala. Jadi tuan-tuan akhirnya jadi miskin di akhirat esok. Nauzubillah min zalik. Kemudian nyata lagi oleh Anas bin Malik, man ittaba akhahu muslim hawwalallahu qubulahu ila dubur yaumil qiyamah. Barang siapa yang bicarakan aib saudaranya sesama muslim. Ini sesama muslim ni bukan sesama non-muslim. Sesama muslim. Ahmad dengan Ali, Minah dengan Qiyah, Zainab dengan Zaitun. Ini sesama muslim. Maka kelak di hari kiamat, Allah Ta'ala memindahkan saluran air kuburnya akan keluar kepada duburnya, dan benda yang keluar pada duburnya akan keluar mengikut kubur. Mana air yang selalu keluar ikut depan akan keluar ke belakang. Benda yang keluar daripada belakang tu akan keluar ikut depan. Tuan-tuan cuba bayang tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ni hadis sahih diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kemudian Sayyidina Ali ini dia merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khalifah yang kelima. Yang keempat. Khalifah yang keempat dia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut iyyakum wa ghibata li anna fiha thalathu afatin. Al-ula la yastajabu lahu du'a'u, wa thaniyatu la tuqbalu lahu al-hasanatu, wa salisatu tazdadu alaihi sayyi'at. Jauhilah olehmu semuanya daripada membicarakan aib orang lain. Dan kita duk cerita-cerita viral boleh tak betul dalam
WhatsApp kita, atau dalam SMS kita, dalam Facebook kita. Kalau sesungguhnya dalam bencana itu terdapat 3 bencana kalau kita buat benda ni. Yang pertamanya, doa tidak akan dikabulkan. Ya, berdoa lah macam mana tuan-tuan, ya. Sampai gugur bulu ketiak tuan-tuan berdoa. Ya, Allah tak terima doa. Ya, bagi orang yang melakukan riba ni. Ya. Yang kedua, wasaniyatu la tuqbalu wal la tuqbalu halawul hasanah. Kebaikannya tidak diterima. Buatlah pahala banyak mana pun, bersedekahlah banyak mana pun, Allah tak terima sedekah dia. Allah tak terima puasa dia. Ya? Yang ketiganya, tasdadu alaihi sayyi'at. Kejelekan akan bertambah-tambah. Ya? Jadi maknanya benda yang jelek itu semua akan menyelapi diri dia. Ya, nauzubillah min zalik. Kemudian disebut lagi tuan-tuan para sekalian, ya, atadruna ma hadzal rih? Wa qala Allah wa rasuluhu a'lam. Wa qala alaihi wasallam, hadzal rih alladhi yaqtabu an-nas minal mu'minin. Ya, tahukah kamu daripada sekalian bau apakah ini? Ya, Rasulullah ada lalu kat satu perkuburan. Tiba-tiba ada bau daripada kubur. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu bau apakah yang keluar yang kamu bau sekarang? Lalu para sahabat menjawab, Allah dan Rasul saja yang tahu. Maka Rasulullah bersabda, ini adalah bau-bau orang yang berghibah, orang-orang yang beriman. Ya, jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita pergi ke kubur, kalau kita bau bakar, ya, walaupun kubur tu dah tutup elok dah, tapi bau lagi, maka itu Allah dah tunjukkan kepada kita masa si hidup, si mati itu tadi, memang disuruh berghibah orang lain. Ya, menjaga tepi kain orang lain, cerita benda-benda yang tak senang orang lain. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya. Lalu dia kata di sini, ghibah tu ada 4 macam. Ini attention tuan-tuan, ya. Ghibah ni dia ada 4 bahagian dia, 4 macam ghibah. Menceritakan perihal orang ni ada 4. Pertama, yang mubah, yang boleh. Jangan kata semua ghibah tak boleh, ada juga yang boleh. Yang kedua, yang termasuk maksiat. Yang ketiga, kalau kita buat ghibah ni munafik. Yang keempat, iaitu ghibah kufur. Ya, okey, yang pertamanya ghibah mubah. Ghibah yang diharuskan. Ada ghibah yang diperbolehkan, itu meribahkan kepada orang-orang yang menampakkan kefasikannya dan meribahkan terhadap orang yang melakukan bid'ah. Umpama contohnya kita cerita Firaun. Firaun dulu masa mereka Mesir, tak ada lah manusia sejahat Firaun. Boleh. Sebab sifat munafik, sifat kejahatan yang ada pada Firaun. Ataupun kita kata, kenapa emas yang jumpa belakang rumah tu sebut Qarun? Kamu tahu lah apa sebab sebut Qarun? Kita bercerita Qarun tu. Qarun dulu, la ilaha illallah, masa dia hidup, harta dia saja 70 unta dia bawa kunci gudang dia. Ya? Ustaz-ustaz, setiap unta tu satu kunci dia bawa. Bukannya satu kunci, tuan-tuan. Maknanya sejumlah, sejambak kunci gudang, satu ekor unta akan bawa. 70 unta bawa, tuan-tuan. Cuba bayar kata dia macam mana. Ya? Jadi memang tidak salah lah hari ni kalau kita jumpa belakang rumah kita pun kita kata harta Qarun. Ya, naik gunung jerai pun jumpa, ataupun puncak gunung jerai harta emas atas tu pun kita kata harta Qarun. Ya, menyelam dalam sungai pun jumpa emas pun kita kata harta Qarun. Menyelam dalam laut kita diver yang terkenal pun kita kata harta Qarun. Ya. Lepas tu gali-gali ubi kayu di tepi tanah yang terbiar dekat dengan perumahan prima pun jumpa-jumpa seketul emas pun kita kata harta Qarun. Memang layak tuan-tuan sebab Qarun ni ya, harta dia 70 unta dia bawa kunci ni saja tuan-tuan. Cuba bayang tu. So ini kalau kita pergi ke Foyum hari ni, ya. Siapa yang tak kesempatan pergi ke Mesir, ya, tak pernah belajar saya, oleh kerana saya belajar di sana dulu, pergi ke Tasik Qarun, ya. Tasik Qarun ni terletak di Foyum. Kita boleh tengok tuan-tuan ni, kesan-kesan istana Qarun, bagaimana dahsyat tak dahsyat Qarun ni. Ya. Lepas tu Tasik Foyum tu pula Allah beri dia satu benda yang ganjil. Tu terletak di tengah-tengah padang pasir. Ya. Sepatutnya jadi air Sungai Tawar lah, jadi air sama macam Tasik Kening, ya, macam Tasik Banding di Perak sana. Tapi yang pelik ajaibnya jadi air masin pula. Ya, mana kita ambil macam air laut, masin. Ya, sebab tu orang buat ada kilang garam pula di tepi tu. Buat kasih dia luar. Ya. Yang pelik dan ajaibnya, sepatutnya ikan yang duduk depan itu, ikan siakak, sepatutnya begitulah.
Oleh kerana air masin. Ikan siakak ke, ikan kembung ke, ikan krisi ke, yang tu sebab tu hidup. Yang boleh berjaya pula, yang hidup pula ikan air tawar pula. Kita tengok ikan talapia tu semua ni, dia boleh kasih korun dengan koyong. Tu tu. Yang satu lagi yang peliknya, divers tuan-tuan dah pergi menyelam tasik itu. Sampai habis gas tuan-tuan, tak jumpa ke dasar ni. Tak tahulah dalam mana. Sampai habis graviti dia dah habis. Sampai tekanan graviti pun dah tak ada. Orang menyelam, tak sampai ke dasar lagi. Orang bukan apa, nak sampai ke dasar tu nak mah-mah dia. Sebab memang confirm, memang banyak harta kat dia. Sebab dia Allah tenggelamkan istana dia tadi, tenggelam. Dengan labu-labu je, terus tenggelam terus. Sampai sekarang orang menyelam tak sampai dasar. Cuba bayangkan tuan-tuan, korun. Jadi kita cerita korun ni. Janganlah kedekut tengok itu masih macam pakai jerit macam korun. Boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Sebab memang confirm korun tu tadi orang yang fasik. Kita cerita lagi. Kalau bab meroboh orang ni tak ada Indonesia ni. Tak boleh challenge main kubau lah. Main kubau mana? Main kubau mana? Sungai tahun lah. Dia duduk atas beban, petang-petang. Duduk nyuruk pagi-pagi dekat dengan apa tanduk tu. Itu main kubau tu. Main kubau. Yang tu boleh sebab sifat main kubau tu memang dulu. Entah berapa puluh-puluh orang diroboh dulu ni main kubau. Itu tak ada benda sebab kefasikan dia. Jadi kita boleh cerita lah. Kalau kita kata botak cik ke, walaupun dia Robin Hood, katakan nak bantu orang susah, tapi perbuatan dia tadi perbuatan yang tak bagus, mengompak sana mengompak sini, kita boleh lah cerita. Jangan jadi botak cik. Nak botak-botak lah kepala, tapi jangan jadi botak cik. Boleh, tak ada salah. Itu digunakan. Itu dikatakan berubah. Ini berpandukan Rasulullah kata, uzkurul fajira bima fihi kay yahdhurun nas. Sebut kalau bicarakan olehmu semua orang yang durhaka dengan apa yang ada padanya supaya orang takut tidak suka kepadanya. Itu boleh. Jangan lalulah depan rumah dia tu, minta maaf dia kalau lalu depan rumah dia tu dia bunuh. Sebab sekarang ni dekat-dekat 20 orang lah dia bunuh ni. Itu hukum dia haram. Boleh. Kalau ada siapa yang melihara kucing, jangan pergilah ke rumah maksum tu. Sebab memang confirm maksum dah akan sembilik kucing kalau lalu depan rumah. Sebab dia anti pada kucing daripada zaman muda dia lagi. Boleh tuan-tuan. Kita berceritakan perlihat dengan orang yang fajir, benda yang tak sepatutnya dia buat itu boleh. Yang kedua, ada ghibah yang dikatakan maksiat adalah menyebut cacat kekurangan orang lain dengan menyatakan namanya di hadapan orang banyak, sedangkan dia mengetahui bahawa ghibah itu perbuatan durhaka. Dia mention nama. Kalau dia mention dia buat kias-kiasan lain cerita. Saya ada jiran saya dulu, saya baik dengan dia. Dia dapat orang hadiah dia 2.6 bilion. Dia cerita kat orang. Maka hukum dia maknanya boleh kan? Boleh kan kalau ikut sini. Maknanya dia termasuk dalam maksiat. Maksiat. Kita kata saya dulu ada jiran saya, dia tak mention nama. Jangan mention nama. Lah, saya dulu dah berjiran dengan dia. Dengan siapa je? Dengan siapa lagi? Dengan Leha tu. Beli rumah kat Prima pula. Dia lagi kat Prima. Yang tu tak boleh. Sebab kita mention nama Leha. Tapi kalau kita kiyah-kiyah nama, itu hukum dia maksiat. Ada orang tu la ilaha illallah. Masa saya duduk Setinggan Garden dulu, duduk rumah Setinggan kat Kuala Lumpur dulu, dia duduk sekali dengan saya. Lepas tu saya tukar Putrajaya. Ingatkan dia duduk di Kuala Lumpur tu, dah ikut Putrajaya juga. Kita tak sebut nama. Dengan sebut nama, kalau sebut nama jadi haram lah. Kita kiyah-kiyah. Hukum dia maksiat. Maksiat. Yang ketiga, ada ghibah yang munafik, iaitu menyebut cela aib orang lain, tanpa menyebut namanya dalam orang-orang mengetahui bahawa yang maksud itu ialah si fulan. Tapi dia terikat dengan munafik pula tuan-tuan. Dia tak sebut nama, tapi dia kiyah-kiyah. Tapi orang tahu kiyasan dia tu. Macam saya ni, walaupun saya tak niat kepada siapa pun, kepada hidup maupun yang mati, saya sebut 2.6 dia. Tapi tuan-tuan dah mula lah ketahui benda lain. Itu tuan-tuan, dia masuk dalam munafik tu. Dia termasuk dalam munafik. Tapi saya tak masuk ke situ. Sebab rumah dia pun dekat, tuan-tuan kata saya berat lah.
esok saya dapat surat pula transfer daripada Jawi Putrajaya jadi Jawi Labuan pula tuan-tuan. Saya tak masuk situ pun, tapi saya nak ceritakan. Saya nak ceritakan sebab benda ribah ni berat tuan-tuan. Bendahari surau dia katanya makan duit surau. Pengurusi surau dia katanya macam-macam lah. Ini zaman-zaman nak memilih pilihan raya Jawatankuasa surau ni. Sampai bertumpuk juga lagi tuan-tuan. Bukan jauh dia Putrajaya ni lah. Ada surau-surau Jumaat ni nak berbuat Jawatankuasa bertumpuk je belum lagi. Dia ada dua kumpulan sekarang, kumpulan A, kumpulan B. Lepas tu masing-masing semua dia ada grup WhatsApp masing. Dalam grup WhatsApp tu apa yang dicerita dalam WhatsApp tu la ilaha illallah tuan-tuan. Kalau orang ada sakit jantung, pensan di situ tuan-tuan kalau baca. Tak sepatutnya seorang pejabat awam berjawatan besar, ada title pula pakai nama, boleh tulis benda yang tak senonoh macam tu. Kita pun tak boleh nak imagine. Nak tidur pun letak tangan di atas kepala lagi. Fikir macam mana manusia boleh jadi macam ni. Kita pun tak lelak tidur tuan-tuan. Ada pun ribah yang kufur, ini kafir tuan-tuan, kufur kalau kita buat ni. Ada pun menyebut aib cacat orang lain di hadapan orang banyak dengan menyatakan namanya. Maka kalau orang dikatakan jangan meribah buat apa cerita hal yang tak baik tu orang. Lalu dia menjawab, ini bukan mengangkat aib orang lain. Dia kata, saya nak mengatakan apa yang ada pada diri dia. Benda tu ada pada diri dia. Apa salah saya nak cerita? Maka ayat dia tadi ayat kufur. Sebab apa? Kerana sesungguhnya dia telah menghalalkan apa yang telah diharapkan oleh Allah. Allah kata la yadkhulul janan fatat. Tak masuk syurga bagi orang yang mengadu domba ataupun yang mengata-ngatakan kepada orang lain. Tiba-tiba dia kata dia boleh. Allah menghalalkan ayat dia tadi. Sepatutnya dia kata tak usah bilang tadi astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Apa dia istighfar tuan-tuan. Kalau orang dah tegur dia, mengatakan tak baik kau ni cerita perihal orang. Dia betul. Astaghfirullahaladzim alladzi la ayat terus dibuat dia istighfar. Yang ni tuan-tuan alhamdulillah Allah akan ampunkan akan ampunkan dosa-dosa yang dia buat ni tuan-tuan. Jadi seterusnya saya nak sebut sini, idza dzakara ahadukum akhahu muslim bisu'in falyasta'in billahi ta'ala fa innahu kafaratu. Apabila salah seorang di antara kamu ada yang menyebut kejelekan saudaranya sesama muslim, hendaklah dia bertauzu kepada Allah Taala kerana itu merupakan tebusan kafarahnya. Dia pergi mengetih di kedai dan Mamak Darussalam. Dan mengetih tadi waktu cara mandi sekeping dia nak makan, dia pun cerita, Li, aku nak cerita dengan kau ni. Kau pun cerita lah. Cerita apa? Ada cerita. Dia pun cerita. Kau tahu lah, Mak mana? Mak terima lah. Mak ada. Dia pun pulang. Orang yang dengar cerita tadi, dia kena A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia tengok kedai mamak tu, dia kena buat gitu. Berani tak sebab? Buat dia sebab. Kalau kita pergi kedui orang, tengah-tengah menyewa. Orang perempuan panggil apa? Merewak. Merewak. Tengah nak mengadakan bawang tu tadi, merewak tu. Kedui kami ni merewak. Tiba-tiba tengah merewak dia ada orang buat cerita. Engkau tahu tak so? Yang nak nama tak dapat muka ni. Dah kenapa tu? Dia pun cerita. Aku tahulah nak ni rupanya dia tengah-tengah yang apa tadi? Tengah potong bawang tadi, dia pun sebut A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia kena buat macam tu tuan-tuan. Dan ini suka-suka juga tuan-tuan. Tapi ini Rasulullah ajar kita. Rasulullah. Tapi tak ada yang buat macam ni. Yang tu jadi masalah. Kita tengah-tengah merewang tu. Kita nak dengar cerita dia kan. Cerita apa? Waktu bercerita. Lah, kau baru tahu dia kata. Aku dah lama dah tahunya nak oi dia kata. Yang tu confirm tuan-tuan. Yang tu confirm tuan-tuan yang kita bincangkan hari ni itu confirm termasuk tuan-tuan kita kena auzubillah min syaitanir rajim. Cuma jangan tengah-tengah tuan-tuan lepas dalam jambat. Kena pada jambat surau ni sebelah belah. Tengah-tengah ambil wudu tuan-tuan sempat lagi cerita. Engkau tahu tak Haji Ramli tu? Benda aja Haji Ramli. Dia pun tengah-tengah melepas dan A'udzubillah. Tak boleh tuan-tuan sebab dalam jambat.
Tapi kalau tengah-tengah merewang, tengah-tengah umpama duduk dalam surau macam ni, tengah-tengah duduk tepi surau, tengah-tengah duduk dalam dewan komuniti, boleh tuan-tuan, kita sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab Rasulullah suruh kita ta'udzu. Kerana dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim dah tadi, fa innahu kafarah, akan menghapuskan dosa kita. Ketahuilah bahawa sesungguhnya menghibah itu diperbolehkan hanya dalam 5 hal. Ini tak cerita tuan-tuan ni. Yang kita kata berat ustaz pagi ni, cerita kuliah berat. Cerita tak boleh viral, cerita tak boleh nak meribah orang lain pula. Apa barang. Jadi saya nak cerita barang yang boleh. Barang yang boleh ni ada 5. Yang pertama, seorang yang diinaya melaporkan penginayaan dan bersih zalim kepada penguasa supaya mencegah perbuatan inayanya tersebut, dan ada pun kepada selain penguasa, maka tidak dibolehkan. Kita nampak sepulan demi sepulan kerja dia membocorkan tayar kereta orang parking di bawah. Dia buat kat depan mata kita. Maka dalam kes ini dia tak panggil riba. Kita boleh pergi lapor ke polis. Tetapi kena ingat, pergi lapor ke polis itu tidak riba, tapi kalau pergi cerita ke orang lain itu riba. Ini dimasukkan sini, boleh terus lapor kepada penguasa, tak boleh cerita kepada orang lain. Kita terus pergi lapor kat penguasa, tuan, saya nak buat report hari ini sebab saya telah nampak sepulan-sepulan ini membocorkan kereta, tayar kereta orang dekat perumahan Prima. Yang saya dah tengok masa dia dah bocorkan tu, tak kereta itu berapa. Sebab saya tengok semua tayar orang tu dah pancet. Itu tak panggil riba. Tapi kalau kita cerita kepada orang lain, itu riba. Kedua, di hadapan orang yang meminta fatwa, apabila dia memerlukan disebutkan kejelekan dan kesubuhan kata-kata yang telah pernah dialami oleh kata-kata ini pernah dialami oleh isteri Abu Sufyan ketika dia datang kepada Nabi SAW meminta fatwa dengan kata-katanya, sesungguhnya Abu Sufyan itu lelaki yang tidak memberi apa-apa yang mencukupi untuk saya, maka hukum dia boleh. Kita minta fatwa dengan seorang ustaz. Ustaz minta maaf ustaz, saya nak tanya, ustaz mengajar dulu tentang sifat solat Nabi. Nabi itu kalau dia takbir, ibu jari tangan tu letak kat telinga ataupun setentar dengan telinga. Lepas tu Nabi takbir, Allahu Akbar. Tetapi ustaz minta maaf ustaz, saya bawa balik ke Sarawak. Saya pergi ke Sarawak ustaz, saya jumpa ada orang Kenyang masuk Islam. Dia ustaz, ya Allah, bagus ustaz. Dia takbir macam ni ustaz, Allahu Akbar. Boleh ke tak boleh? Maka soalan macam tu boleh. Itu tak bagi riba. Sebab berlaku kepada isteri Abu Sufyan. Isteri Abu Sufyan pergi mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni tak pernah mengeluarkan duit rumah, duit belanja dapur. Saya tambah sini, makan nak sedap, tapi duit rumah tak nak beri. Itu saya tambah satu ayat ni. Ayat yang sebenarnya maknanya dia katakan lelaki tidak memberikan apa-apa untuk mencukupi pada itu. Nafkah tak cukup. Dia pergi mengadu dengan Rasulullah, nak minta fatwa macam mana lelaki yang macam ni. Orang kena beri nafkah tak cukup. Maka hukum dia tidak dikatakan riba, maknanya dibolehkan. Maknanya bolehlah isteri-isteri nak mengadu masalah lelaki dia, pergi ke Kejawi, jumpa kaunselor kat Kejawi. Katakan nafkah tak mencukupi, nafkah benda ni. Alhamdulillah Ustaz, nafkah yang satu lagi tu cukup. Kalau dapat 24 bulan gaji tu, balik dapat gaji tengah hari tu, dia pergi lagi, alhamdulillah Ustaz. Tapi nafkah yang satu lagi tu Ustaz, la ilaha illallah Ustaz, tak cukup sampai sekarang ni Ustaz. Saya punya kepala dah fikir Ustaz. Maka itu boleh menceritakan pilihan lelaki, itu tak kata riba. Itu nak ceritakan permasalahan ada pada lelaki dia. Jadi jauh dia akan panggil lelaki dia. Betul kalau lelaki ni dia kata nafkah yang satu lagi ni tak cukup. Agak-agak dia lah Ustaz. Sebab saya ni mula lah Ustaz, dah masuk 5 siri ni, tak bersemangat lah Ustaz. Kalau dia gosok-gosok pun tak ada dah. Ayat tu kaunselor tak akan cerita kalau gitu kena minum tokak Ali lah banyak sikit. Ataupun pergi ke beli Viagra ke, dia tak akan pergilah. Itu tak masalah, boleh. Ceritakan tentang nak minta hukum. Nak minta hukum. Ustaz, saya ada berjumpa ada seorang imam Ustaz, dia kalau nak takbir payah masuk dia. Allah. Lepas tu Ustaz kata imam mana ni? Kata imam surah Al-Aziz lah. Boleh.
Atas dasar dan apakah hukum. Ada apa hukum. Dia kata itu ribah, itu boleh. Sebab nak dapatkan fatwa. Boleh kita cerita benda-benda yang itu boleh. Ketiga, menakut-nakutkan orang Islam daripada cara jahat yang lainnya apabila dia mengetahui. Kita kata Pulau Pinang ni sekarang ni jadi huru hara sekarang ni bukan apa lah. Oleh kerana ketua dia lah tak betul. Orang Melayu semua apa benda buah pisang jual tepi jalan apa ni roboh ni apa. Itu dia bolehkan. Untuk menceritakan kezaliman kepada seorang yang bukan Islam. Supaya orang Islam ni akan ambil perhatian. Maka hukum dia kata ribah juga, itu dibolehkan. Keempat, hendaknya hal itu terkenal secara luas terhadap yang bersangkutan. Seperti orang matanya telah kabur. Maka hukum boleh. Saya nak tanya Encik, nak tanya apa Encik? Saya nak pergi rumah Osman. Kat mana? Kat Bangun Prima. Osman ni banyak macam mana lah. Sebab dekat di Bangun Prima ni yang saya tahu lah ada 2-3 Osman. Osman yang mati kero gitu. Boleh tuan-tuan untuk kita nak tahu rumah Osman kero kat mana. Di sini boleh. Yang kata ribah ada ribah yang dibolehkan. Atau orang yang tempang kakinya. Assalamualaikum Ajah minta tanya dia Ajah. Rumah Lihat Tempang tu kat mana? Lihat Tempang dah itu. Tingkat 9 tu dia kata boleh tuan-tuan dia kita kata ribah dah. Kenapa panggil dia betul-betul dia tempang dia memang tempang betul. Kita nak tahu rumah dekat mana, maka tu boleh. Tapi janganlah tak tempang. Kita kata tempang tak boleh pula. Tempang tak boleh. Boleh. Itu pun tak boleh lah. Ataupun umpama contohnya kita kata zaitun. Saya nak beli rumah zaitun mana satu ni? Zaitun mulut laser tu lah. Itu boleh lah. Maknanya boleh. Sebab kita nak tahu rumah dekat mana. Dan memang zaitun tu mulut laser. Jangan pula dia pendiam, tak pernah bercakap, itu kita sebut dia laser. Itu tak boleh, itu beribah. Tapi kalau dia memang laser betul, bercakap dia tak ada sebelik pun, maka dia boleh kita untuk dan gunakan. Dan lain-lain yang sebanding sampai ciri-ciri lain yang lebih daripadanya. Yang kelima, ada menampakkan menyatakan bahawa aib itu tidak ada pada dia bencinya. Tindakan seorang lelaki yang bertingkah wanita, maka itu dibolehkan. Minta maaf lah, Li banyak sangat ni. Li mana? Li sotong tu lah. Sebab dia lembut-lembut orang. Li sotong. Maka itu dibolehkan. Sebab Islam tidak suka orang jadi sotong. Sebab dia kata sini, seorang lelaki yang bertingkah wanita. Sebab yang lembut-lembut ni wanita tu. Jadi sebab tu kalau ada anak lelaki kita yang suka-suka kecenderungan pakai benda macam wanita, kita kena tegur anak kita. Minta maaf lah, ayah nak tegur. Orang perempuan ramai sangat di Malaysia kan. Universiti ke sekolah, di top 10 student semua perempuan. Yang tak ada sekarang special lelaki. Yang kau sekarang jadi perempuan, apa barang ni mak. Kena cerita direct kalau anak-anak kita dah mula cenderung nak pakai baju kurung, dah mula cenderung pula nak pakai macam perempuan. Jangan dibiarkan tuan-tuan. Kita kena beritahu. Sebab Nabi tak suka orang lelaki ni yang sifatnya macam wanita. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan pada sekalian, saya rasa setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita dah hampir pukul 11 pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Yang baik daripada Allah, yang baik daripada Tuhan. Saya buka soalan tuan-tuan sebab saya nak cerita tuan-tuan saya pergi berdialog dengan G25. G25 ni maknanya yang otak-otak yang jawatan besar seperti dulu dah pencet. Jadi tak ada benda nak buat pencet ni sekarang ni. Dia buat satu kumpulan grup G25. Saya dulu berdebat dengan dia orang ni di Restoran Putri di Taman Tun. Bulan 12 hari itulah, laporan darurat. Ada seorang datuk tu, dia bekas tiket isu sebuah kementerian, wakil G25. Lepas tu, Dr. Profesor Madya Dr. Faisal Hamid, Musim Malaya, sebagai panel kedua. Lepas tu, saya wakil Jakir, panel ketiga. Jadi, salah satu yang dibangkitkan oleh G25 ni, dia kata, Ustaz, kita minta maaf. Kalau ada, dia kata, kalau pengajian di masjid di surau, di mana-mana, dia kata,
Ustaz ni, ustazah ni dia syok sendiri, dia kata. Dia tak beri ruang untuk bertanya. Lepas dia ceramah kita mengata tu dia pulang dia. Dia kata ini tak fair Ustaz, dia tak beri ruang untuk bertanya. Jadi saya nak menyambutlah seruan G25 ni. Jadi saya open untuk tuan-tuan kalau siapa yang nak cuba bertanya, sebab program kita bagus sebelah kan. Jadi tuan-tuan bolehlah mengajukan soalan. Kalau dapat saya jawab. Kalau dapat saya jawab, kita forward kepada Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakiri, Mufti Wilayah Persekutuan, untuk jawab persoalan Azim ni. Jadi kalau boleh jawab, saya jawab. Dia silakan tuan-tuan. Tanya apa saja benda. Boleh saya jawab, tak boleh jawab, kita forward dia kali. Kita ada masa lagi sikit. Silakan tuan-tuan. Macam mana tuan suami isteri? Cara melawak lah. Cara melawak macam mana? Dia melawak macam mana? Dia melawak tentang gelaran-gelaran yang ada soal lain. Orang di luar sana cakap tentang suami dia. Dia membeli rumah pun cakap macam itu juga. Adakah dia macam orang luar juga kan macam mana ataupun dia ada hadiah-hadiah. Dia ada dua tuan. Kalau seandainya isteri tadi bertanya dengan kita, bang, betul ke bang orang cerita ni bang macam ni, itu untuk mendapatkan kenyataan. Kita kena cerita dengan dia perkara yang sebenar. Tetapi kalau seandainya benda yang diceritakan atau benda yang tak betul, sebab itu isteri kita mempertahankan diri suami dia kepada orang lain. Jangan buat cerita suami saya macam tu. Semua tak betul lah. Sepatutnya dia bersifat begitu. Jadi ada dua cara di situ. Dia boleh menyampaikan kepada suami dia, tapi suami dia taklah maknanya memberikan penjelasan, penyataan daripada persoalan isteri dia. Tetapi kalau seandainya statement yang dibawa oleh isteri itu satu statement yang tak betul, maka si isteri sepatutnya menyaring ataupun memfilterkan benda tak betul itu kepada orang yang duk jaga cerita. Itu cara yang terbaik. Dan isteri kalau tak bercerita kepada suami pun tak kena juga. Sebab dia menyimpan satu rahsia yang akhirnya kadang-kadang dengan buat cerita tu dia buat lama, dia nak tunggu perang dunia ketiga baru betul. Itu lagi bahaya. Lebih baik dia tanya cerita. Bang nak tanya yang malam, dia orang cerita tu betul ke? Bang nak nikah seorang lagi? Dia kata dia dapat cerita tu di mana? Iyalah dia kata ada satu bawa firman yang dia kata. Dah berapa abang pergi dia kata ke Pesa 5 tu terak sangat. Rumah tua tu pula rumah jaga tu. Betul tu bang nak tanya betul. Yang tu untuk mendapatkan penjelasan. Suami kena bercerita. Sabar tu. Wallahi tallahi setakat ini saya itulah seorang isteri yang isteri abang. Tak ada lah dengan cerita lah berkata nikah lain tu. Dia cerita macam percaya ke nak kata dengan orang lain tu? Dia tak malam di rumah ni dengan tu. Dia kata nak nikah seorang lagi pula. Kalau nikah seorang lagi, tentunya duduk kat rumah bini seorang lagi tu. Cerita macam tu lah bagi dia. Berfikir dia semua. Maka tak masalah boleh. Okey, ada lagi? Sila. Macam mana kalau orang tu dia ada menjual barang, orang tu ada setengah dengar kata tak elok, tapi kita takut nak bagi kawan kita yang beli kat dia, takut dia tipu. Adakah tu dikira sebagai yang tu tadi termasuk yang dibolehkan? Itu yang dibolehkan. Tadi orang nak buat zalim, menjualkan benda yang tak betul, kita boleh cerita kat orang bahawasanya benda tu memang tak betul. Contohnya berlaku baru ini. Sebab minta maaf tuan-tuan, bila sebut innal ladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman itu ciri-ciri yang pertamanya dia yakin dengan benda ghaib. Minta maaf nak sebut orang Melayu kita ni, bila sebut benda ghaib ni dia akan percaya dua benda. Pertama, orang Melayu kita ni dia yakin dengan hantu. Dia percaya sangat dengan hantu. Sebutlah hantu apa, kat 5 balik rumah, jangan pandang belakang, kangkung, semua dia percaya.
Orang kita ni yang keduanya, dia percaya benda baik ni, iaitu bomoh. Sebutlah bomoh apa. Untuk makluman ya, MS370 tu sekarang ni sedang berada di antara bumi dengan langit. Oh, bumi dengan langit ya. Bahagia bomoh, bukankah kapal terbang tu minyak dia boleh bertahan 9 jam je. Jadi selepas 9 jam jadi minyak dia habis, dia jatuh ke bawah lah. Itu dia orang tak tahu. Untuk makluman dia kata MS370 tu sekarang ni sedang dipegang oleh Ayah P. Sebab Ayah P ni raja kerajaan langit. Jadi dia pegang dulu kapal terbang tu sampai esok dia penat-penat dia akan serah balik. Kita pun kata, Ayah P ni yang pegang kapal terbang MS370 tu ayah tu orang kita cukup percaya. Ya? Sebab tu yang pernah berlaku di Congkik baru ni. Ya, ada seorang bomoh, dia jual ubat nyamuk. Tak payah beli shelter, tak payah beli Rexel. Ikat je kat pinggang, nyamuk tak gigit. Ya, ni. Kita pula sekarang ni zaman edit. Lepas tu Zika pula nak datang ni. Ya, walaupun tak sampai ke Malaysia ni, tapi dekat arwah nak sampai ke Zika. Beli bubuk, RM1.30. Ada seorang Allah tu beli-beli, ikat kat pinggang, tengok nyamuk tu main kat atas kepala dia. Dia kata apa barang tu, dia mula tak yakin. Ya, dia pun buka-buka dalam kain tu, tengok ada kertas. Buka-buka kertas tu, dia tengok dalam kertas tu ada tulis ubat nyamuk pasal kelambu habis tipu. Itu cerita dia. Ya? Berlaku di Masjid India, seorang bomoh juga. Dia jual bendera perang Badar. Dia kata bendera tu kalau letak dalam poket, M16 pun tak load, revolver pun tak load. Orang kita bila dengar kata tak load, berebut beli. Yang boleh kecil sekali RM50, yang boleh besar sekali RM500, ikut saiz. Ada seorang mak Allah tadi bila beli, dia letak dalam poket dia pun kerat kuku dia. Entah macam mana, pergi kerat kuku tadi, kena kulit dia, berdarah kulit dia. Dia kata apa? Barang kata tak load. Dia kata ini mesin kerat kuku dah berdarah. Dia pun tak yakin. Dia bawa bendera yang dia beli tu, 30 yang kecil yang dia beli tu, dia pergi hantar ke Museum Negara. Di Museum Negara tu ada bagian forensik. Dia boleh tahu barang berapa lama. Ya, pegawai forensik tengok tu kena tipu lah kau. Dia kata, ini kain baldu buat songkok je. Dia kata, jadi kena tipu lah. Ya, tu buat bomoh ni berat. Ada seorang kawan saya beli bomoh di Tanjung Karang. Entah apa buat tu baca. Dia suruh kawan cengang. Lepas tu kawan cengang. Lepas tu dia duduk duduk kawan dia tu. Ya, 2 hari kawan saya tak laju makan. Teringat gigi bomoh juga. Itu orang kita. Jadi dapat buat penipuan macam ni, kita boleh cerita kat orang supaya orang lain jangan terperangkap. Jangan belilah bendera perang Badar. Apa barang perang Badar macam tu. Kalau perang Badar bendera je kalau pegang gitu pun dah relak. Ini tarik-tarik tak putus, tarik-tarik tak putus, bendera perang Badar apa. Kita cerita kat orang kata benda tu tak betul. Maka hukum dia dibolehkan. Yang itu paling mubah. Dibolehkan. Jangan pergilah yang tu, itu memang foto, dia pakai bom uji tu. Sakat ni beberapa orang terkena dengan dia. Saya dah minta maaf saya nak cerita ni, minta maaf. Dia tu nak pinggang hutang orang. Tapi kalau dia pinjam duit, memang confirm tak bayar. Itu boleh lah. Untuk menjerumuskan kepada orang lain, jangan terkena. Terkena. Maka itu harus boleh. Okey, jadi sila cerita. Dia ada 3 step tadi. Pertama, kalau kita pernah meribah orang dan apa kita cerita itu tak betul, kita kena buat announcement dalam surau ni berceritakan bahawa berita yang kita sebarkan itu tak betul. Saya mohon keampunan kepada siapa yang mendengar cerita yang saya bawa itu. Saya mohon minta maaf kepada si fulan dan minta maaf kepada Allah. Dan tolong delete tablet semula berita yang saya bawakan itu. Itu step yang pertama. Step yang kedua, dia kena pergi jumpa orang yang diribahkan itu untuk minta maaf daripada orang yang diribahkan. Yang ketiga, dia kena minta dengan Allah. Bangun tengah malam pukul 2 ke pukul 3 pagi ke, lalu dia minta keampunan kepada Allah. Itu 3 step dekat. Untuk kita nak hapuskan dosa ribah ni. Itu 3 cara. Kalau kita sanggup buat 3 cara tu, go ahead. Lakulah ribah. Tapi neraka lah kita pergi. Tapi kalau kita rasa tak mampu, kalau kita rasa tak mampu, kita minta mulai daripada saat ini,
Berhenti-berhentilah buat kita ribat. Ya, terutama dalam dunia moden kita sekarang ni. Dulu daripada mulut ke mulut, dari cerita senang. Tapi sekarang ni dalam bentuk dunia viral sekarang ni, la ilaha illallah. Cuba bayangkan kita nak minta macam mana, nak beri SKMM, beritahu dengan SKMM. Tolong sebarkan apa viral kita buat itu tak betul. Ya, yang ni yang kita dahsyat tu yang kita kata. Orang mati, orang hidup kita kata mati, orang mati kita kata hidup. Lepas tu dia kerja di KLA di airport. Tengok-tengok passenger daripada Bangla datang, dia pun rock ambil gambar. Dia kata ini 1.5 juta dah Bangla datang ke Malaysia. Sedangkan bila tanya orang KLA, dia kata itu rutin, dia kata KLA. Memang itulah dia kata, kerap dia kata. Kadang-kadang Bangla balik sana bercuti, nak balik semula ke sini. Dia pun buat cerita yang bukan-bukan. Ini na'udzubillah min dzalik. Cerita-cerita yang tak boleh kita viralkan. Jadi kalau kita nak minta maaf tadi, itulah caranya. Tiga cara betul. Sebab dia berkaitan dengan hablum minallah dengan hablum minannas. Kalau hablum minallah ni, kita bangun tengah malam, kita minta kepada Allah selesai. Tapi dengan hablum minannas ni, dengan Allah kita minta, dengan orang yang kita tu pun kita minta. Kalau tidak, nyawa roh kita akan terawal ke atas bumi dan langit. Allah tak akan terima roh kita. Na'udzubillah min dzalik. Okey lagi? Ada? Ada? Sila. Ada tak? Tak ada. Ada kan tak ada? Sekarang itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Kalau ada jarum yang patah, sila dibawa dalam lori. Kalau ada silap dan salah, I'm sorry. Aku liqali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali karim azim sultanih. Allahumma ij'al faqih fid din aw hadal taqbil al-din siratal mustaqim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwabil ilmi wa zayyinna bi akhlaq hasanah fahmi. Allahumma arina al-haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa awlina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, itulah kami beriman dan matilah kami dari iman. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, itulah kami dari Islam dan matilah kami dari Islam. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, sama dosa besar maupun dosa kecil, sama dosa yang kami lakukan sesedara atau tidak sedar, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau ada rezeki berada di langit, kau turunkanlah ya Allah. Kalau ada rezeki berada di laut, kau keluarkanlah ya Allah. Kalau ada rezeki berada di darat, kau mudahkan kami ya Allah. Kalau ada rezeki jauh berikanlah ya Allah. Kalau ada rezeki itu sukar pasinankanlah ya Allah. Ya Allah, yang kau mengapa kami kau hati kami ya Allah, untuk kami saja menabi rumahmu ya Allah. Kau jadilah hati kami ya Allah, untuk kami bersilaturahim ya Allah. Kau jadilah hati kami ya Allah, untuk kami menghadiri majlis ilmu ya Allah. Kau jadilah hati kami ya Allah, untuk kami berzikir ya Allah. Dan kau jadilah hati kami ya Allah, untuk kami menerima ilmu Quran ya Allah yang kau mengapa. Ya Allah, ya Jalal Ikram, pasatlah hati kami ya Allah, jauh diri kami di pelupuk pecahan serta sendiri ya Allah. Sesungguhnya agamamu akan lemah ya Allah, kalau seandainya kami berpecah belah. Ya Allah, pelihara diri kami, keluarga kami, negara kami ya Allah, daripada balak dan malapetaka ya Allah yang bermakfir. Ya Jalal Ikram, Allah taqabbal doa innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya'fi asmalakumullah fi hasalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.